Sebenarnya sukar untuk menjangka siapa yang akan mengalami kesan sampingan ringan dan siapa yang berkemungkinan mengalami kesan sampingan yang lebih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita ke rancangan M3A. Hari ini kita akan berkongsi sedikit ilmu mengenai vaksin. Okey, apa itu vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dan vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit. Ada antara kita yang tertanya-tanya, apakah kandungan vaksin? Vaksin mengandungi bahan aktif yang dipanggil antigen. Antigen ini sama ada dalam bentuk virus hidup, virus yang telah mati, protein virus yang telah disucikan, atau toksin bakteria yang telah dilemahkan, atau vaksin dari struktur bakteria. Vaksin juga mengandungi komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, adjuvant dan beberapa komponen lain. Setiap bahan yang terkandung dalam vaksin mempunyai fungsi yang tersendiri untuk mengekalkan kualiti, keselamatan dan keperkesanan suatu vaksin. Vaksin tidak mengandungi bahan yang boleh membahayakan tubuh badan. Bagaimana vaksin berfungsi? Antigen dan vaksin bertindak untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan imun sistem untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap sesuatu penyakit. Ia menguatkan imuniti melalui rangsangan kepada sel pertahanan supaya mengenali virus atau bakteria tertentu untuk dilawan pada masa hadapan. Kita pasti pernah mendengar mengenai herd immunity atau vaksin berkelompok. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan suatu penyakit, cegahan vaksin, bakteria atau virus, penyakit tersebut sukar mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Oleh itu, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Ini dinamakan imuniti berkelompok. Imuniti kelompok hanya dicapai dengan liputan imunisasi yang tinggi. Ia berupaya melindungi mereka yang tiada perlindungan imunisasi dan berisiko daripada jangkitan bakteria atau virus tersebut. Maka imunisasi bukan sahaja melindungi individu, tapi ia juga melindungi keluarga, masyarakat dan negara. Adakah vaksin mempunyai kesan sampingan? Ya, vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan, tetapi kesan sampingan ini seperti sedikit kesakitan dan kemerahan pada tempat suntikan atau demam. Namun, kebanyakan kesan sampingan ini adalah ringan dan sembuh dengan segera. Sebenarnya sukar untuk menjangka siapa yang akan mengalami kesan sampingan ringan dan siapa yang berkemungkinan mengalami kesan sampingan yang lebih serius dari pengambilan vaksin. Tetapi lazimnya kesan sampingan serius amat jarang berlaku. Kita kerap mendengar vaksin adalah untuk bayi atau kanak-kanak, tetapi mengapa orang dewasa perlu diberi imunisasi atau vaksin? Okey, ada beberapa golongan yang perlu diberi vaksinasi atau imunisasi. Yang pertama adalah ketika penyakit bermusim. Contohnya, COVID-19. Vaksin perlu untuk mengelakkan COVID-19. Yang kedua adalah ibu mengandung. Banyak penyakit yang boleh menjangkiti ibu mengandung dan kandungannya. Contohnya jangkitan hepatitis B, rubella, tetanus. Terdapat vaksin yang boleh diambil sebelum mengandung, seperti vaksin hepatitis B dan vaksin rubella, atau semasa mengandung seperti vaksin tetanus yang akan mencegah pelbagai komplikasi kepada ibu mengandung dan kandungannya. Seterusnya adalah perjalanan ke luar negara. Setengah penyakit adalah endemik, iaitu penyakit yang biasa berlaku di negara-negara tersebut. Contohnya, vaksin untuk demam kuning di benua Afrika, vaksin polio yang berlaku di Nigeria, Afghanistan dan Pakistan. Manakala jemaah haji pula perlu mengambil vaksin meningokokal yang diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi. Ia bertujuan untuk mencegah dari mendapat jangkitan penyakit semasa di luar negara dan menghalang dari menyebarkan jangkitan tersebut kepada orang lain setelah pulang ke tanah air. Seterusnya adalah golongan warga emas. Seperti yang kita tahu, warga emas mempunyai sistem imuniti yang rendah. Mereka mudah terdedah kepada penyakit berjangkit. Oleh itu, warga emas dinasihatkan untuk mendapatkan vaksin tertentu seperti vaksin pneumokokal. Akhir sekali, mungkin di kalangan anda tertanya-tanya, adakah vaksin
dibenarkan di dalam Islam? Ya. Vaksin adalah satu cara pencegahan yang dapat dilakukan bagi mengelakkan penyakit-penyakit yang berbahaya yang mengancam nyawa seperti wabak COVID-19 masa kini dan penyakit lain seperti demam campak, measles, TB, batuk kering, batuk kokol, pertussis, difteria, tetanus iaitu kancing gigi atau polio. Penggunaan vaksin adalah diharuskan. Take home message: ambillah vaksin untuk keselamatan individu, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita.